Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Kewangan yang juga dikongsikan di laman media baru-baru ini ada juga kita lihat mengatakan 27% daripada rakyat Malaysia ini ada yang di antara mereka tidak mampu untuk menyimpan sedikit pun. Jadi bagaimana kalau kita telusuri juga semua plan-plan ataupun plan bantuan, pakej bantuan sebelum ini, banyak yang memberi. Tetapi bagaimana pula usaha untuk membolehkan mereka ini menyimpan dan membina semula kekuatan keuangan mereka itu dari segi domestik? Ya. Jadi kita kena lihat apa dalam bajet ini pun kita announce umumkan 3 stage ya. Jangka masa pendek ini memang bantuan-bantuan ini perlu diberi kerana mereka tidak dapat mencari pendapatan. Tapi yang disebut tadi, bagaimana mereka dah lepas jam start bisnes mereka ataupun kerjaya mereka, bagaimana mereka dah start menyimpan. Itulah jangka masa sederhana dan panjang. Di sini kita perlu mengingatkanlah mereka, kalau dah syarikat itu dah mula ataupun dah dapat mula kerja semula, ya, kita kena menggalakkan untuk simpanan masa depan. Kita tahu contohnya KWSP banyak ramai yang mengeluarkan duit, ya. Jadi kerajaan terpaksa melihat apakah impak dari segi jangka masa sederhana, tapi yang terutamanya KWSP ini jangka masa panjang. Inilah kita kena balance lah, apa keperluan mereka sekarang berbanding dengan keperluan akan masa depan, keperluan jangka panjang. Itu kita harus mengingatkanlah rakyat-rakyat kita supaya bila dah mula bekerja, bila ekonomi dah kembali pulih, kenalah start saving again lah, ya. Kita tidak boleh terlalu ini satu pengajaran bagi kita, kerana betul. Saya tak nak kata benda ini akan berlaku sekali lagi, tapi pandemik COVID-19 ini sedikit sebanyak mengajar kita supaya expect the unexpected, ya. Tak pernah dulu kita take for granted kita boleh keluar makan, ya, boleh makan di restoran. Sekarang kita faham bagaimana susahnya kalau kita semasa menghadapi semasa kita dalam PKP hari itu. Bila Wabi sebut tentang KWSP, ada juga satu kajian baru-baru ini yang mengatakan kurang 46%, 100 sama ada 10,000 atau 100,000, 10,000 Wabi. Hampir separuh. Ya, ini mereka sangat mempunyai simpanan kurang dari 10,000. Betul. Jadi kalau diambil tema ataupun teras kepada RMK itu, sustainability, kemampanan itu ada mismatch, ada ketidakpadanan di situ. Jadi apa lagi yang boleh dilakukan untuk membolehkan selepas mereka tidak lagi bekerja, mereka ada persekitaran yang selesa untuk hidup selepas bersara nanti? Itulah penting. Jadi kalau kita lihat tahun 2025, rancangan Malaysia ke-12 ini 2020 hingga 2025, 2021 dengan 2025, kita salah satu KPI lah, ya, RMK 12 ini ialah negara kita akan mencapai negara berpendapatan tinggi. Ya, di sini kalau kita insya-Allah dalam anjurannya kita akan dapatlah mencapai tahap itu. Jadi rakyat Malaysia, kalau betul lah kita dapat capai, insya-Allah adalah mereka adalah savings, kerana GDP per kapita pun akan tinggi. Itu kita harapkan. Jadi semuanya bergantung kepada ekonomi kita, ya. Jumlah pekerjaan yang dapat dicipta dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 ini. Tapi dalam rancangan Malaysia ke-12 ini kalau kita lihat perancangannya amat baik. Yang pentingnya, itulah sebabnya sekali lagi Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini dalam kabinet sini dia telah berbincang dengan terbaru mengumumkan dia nak make sure kita pantau pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 tu. Kerana perancangan tu no matter how good, saya tak kira macam mana bagusnya perancangan tu, kalau pelaksanaannya tidak betul ataupun tidak memuaskan, kita tak dapatlah capai target-target kita dalam RMK 12 ni. Sekiranya anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.